hijrah bukan mudah, tetapi perjalanannya cukup indah. Kemudian dia kena pasti betul kenapa dia nak berubah. Dah tahu apa dan kenapa, barulah akan datang soalan yang ketiga, bagaimana nak berubah. Itu sebab tajuk forum ke tajuk ceramah Mal Hijrah tahun ni, polik-polik tahun ni, tahun baru azam tertangguh. Tahun ni tajuk kan. Ada tahun baru azam macam sama je. Tajuk dia. Baik, tanpa membuang masa para penonton sekalian, kita tahu kisah hijrah ini kisah tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak mendengar mukadimah dalam perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan hijrah bukan mudah, tetapi perjalanannya cukup indah. Sebagai mukadimahnya saya serahkan kepada Dr. Zul dulu lah ya. Ke Ustaz dulu, kita bagi kepada Ustaz Samsul debat dulu sebab dia pakai baju merah hari ini. Dipersilakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator yang segak lagi bergaya pada malam ini. Cuma mungkin kurang sedikit daripada saya saja. Itu ayat tak biasa pakai. Yang bahagia tuan guru Ustaz Zul Ramli, patut dia mula kan, dia mula, jadi saya hanya akan sambung sama seperti di atas. Senang kan, tapi memandangkan dia senior dah suruh saya cakap dulu, saya cakap dululah kan. Jadi makna kata tajuk kita memang menarik malam ni, iaitu hijrah tak mudah tapi indah. Sebab memang menyebut itu senang. Itu sebab tajuk forum ke tajuk ceramah Mal Hijrah tahun ni, polik-polik tahun ni, tahun baru azam tertangguh. Tahun ni tajuk kan. Ada tahun baru azam macam sama je. Tajuk dia yang saya dah dapat tahun ni lah. Sebab apa? Sebab kita lihat penghijrahan Nabi dulu, nak menggambarkan tengok hijrah Nabi. Nabi dulu bila diperintahkan oleh Allah, kena faham, Allah perintahkan Nabi berhijrah. Kita reverse balik ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Waktu Nabi dalam perjalanan kan, nak pergi ke Masjidil Aqsa tu, singgah kat beberapa tempat, termasuklah Bukit Tursina, Baitul Laham, dan satu tempat tu Jibril tunjuk atulah ada Yathrib tu. Ini terjemahan lah, Jibril tak cakap macam tu, lebih kurang lah kan. Atu Yathrib tu, tak lama lagi Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Jadi Nabi dah tahu, dapat idea dah. Oh, tak lama lagi dapat soalan bocor. Tapi bila sampai masa dan ketika, bayangkan Nabi ketika itu sedang berada dalam keadaan yang getir. Tentera kafir Quraisy dah keluar perkeliling dah. Kepada tentera-tentera tu arahan lah kan, supaya membunuh Nabi. Sampai tawaran tu ada yang dapat kepala Muhammad ni dapat 100 ekor unta, macam-macam lagi tawaran dan ganjaran. Ringkas cerita, dalam keadaan itu masa itulah Nabi diperintahkan berhijrah. Dan kena ingat, sebab kita bukan kata nak cerita politik ke apa, tak ada lah. Mungkin ada orang terlepeh cakap Nabi pelarian kan, tapi kena ingat Nabi keluar pintu depan tu, bukan pintu belakang. Menghadap betul askar-askar kafir Quraisy tu, dan siap ambil lah pasir letak kat kepala. Letak kat kepala tentera-tentera ni. Dan Nabi baca, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa anshaynahum fa hum la yubsirun. Semua dah faham lah maksud dia. Beno tengok-tengok di depan dan di belakang dan dia tak nampak kan. Dan ada ustaz kat kelumpur ni cakap, baca ayat ni kalau nak elak speed trap kan, cubalah baca. Ada seorang tu dia try baca, kono agak saman kata.
Sebab polis tu sebelum pasang kamera dia dah baca dulu. Jadi dia nampak kita, kita tak nampak dia. Jadi lepas tu Nabi keluar, Nabi teruskan dengan strategi. Dan Nabi suruh pula Saidina Ali. Ni nak tunjuk kesusahan-kesusahan dia. Kesusahan dia adalah apabila Saidina Ali, wahai Ali, kau gantikan aku kat tempat tidur aku. Seronok dia. Cuba kalau kita lah imam nak kena bunuh lah. Imam nak, bukan imam sini, ni contoh lah. Ada orang nak pukul aku ni, kau gantikan aku, kau menyamar jadi aku kat dalam bilik ni. Agak-agak apa kita cakap? Kau nak mampu, kau mampu seorang-seorang. Kau jangan babit kau lain. Mungkin kita cakap macam tu. Tetapi Saidina Ali dengan penuh gembiranya, rasa dalam bahasa orang Tamantun sebut feel honored lah. Contoh kan? Rasa seronok betul dapat ganti. Begitu juga Saidina Abu Bakar menitiskan air mata gembira sebab Nabi pilih dia untuk ikut Nabi. Sedangkan ini bukan satu benda yang mudah. Nabi boleh ya nak cakap Burak come here, kan, panggil Burak, sekejapan boleh sampai. Tapi Nabi fikir dia nak bersusah-susah biar sama dengan umat dia. Kan dia seorang-seorang ada pek naik channel, kan? Tu antaranya lah. Dan di manakah di manakah pengiktibaran yang kita boleh tengok daripada penghijrahan tu. Dan Nabi dalam perjalanan yang Nabi ikut, ingat tak siapa? Ingat tak momen kita dulu masa ikut Ustaz Zul, dulu kita pergi umrah, pergi haji, ingat tak? Kan Ustaz Zul, kita tinggal kat cermin tingkap bas tu, kita tinggal kat luar. Ya Allah, macam manalah Nabi hijrah dulu ni daripada Makkah ke Madinah. Kita naik bas pun sibuk tanya berapa jam lagi ni, bila sampai. Kalau yang pakai ihram tekan kain ihram, kalau terlalap rasa macam terlanjang, oh ada lagi kita rasa macam tu lah, dek lama tertidur, betul. Tapi dalam pada ketika itu, untuk makluman semua, kita rasa susah dah tu pakai kain ihram pergi ke Makkah, nak buat umrah, nak buat haji ni. Tapi masalahnya perjalanan yang Nabi ikut bukan yang kita tengok tu pun. Sebab Nabi mengikuti jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Bayangkan punya teruk perjalanan Nabi. Dan bukannya naik kapal terbang, bukan naik bas berhawa dingin, bukan naik executive coach, bukan. Nabi jalan kaki, kojap-kojap naik unta berhenti. Ini ramai-ramai ni. Dan pada ketika itulah perkara yang paling besar sekali kita lihat macam mana perjalanan Nabi itu dengan pelbagai ujian. Ada orang yang ikut Nabi bukan semua niat kerana Allah. Tak. Tu yang Nabi keluar hadis Nabi sebut inna a'malu biniat. Salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Kenapa dengan niat? Apa yang penting benar pasal niat ni? Niat ni adalah setting kita. Macam mana hidup kita ni yang kita nak jalankan, macam mana kehidupan kita ni nak kita kembangkan. Semua orang tahu dah peristiwa hijrah ni, naik muak dah dengar daripada kecil. Dengan masuk nasyid dengan tahu cerita kan, macam kisah Nurul Gosur apa, semua dah tahu dah. Macam mana labah-labah burung, semua dah tahu. Tetapi apa yang kita nak tengok sekarang ni, apa yang besar benar dengan niat, sedikit niat menggambarkan betapa niat tu sendiri pun susah. Nak mengubah niat tu pun susah. Apa kata kau jangan kahwin dengan perempuan ni, perempuan ni lawa ayo harap, tapi dari segi agama elak itu. Baik kau kahwin dengan dia ni, muka taklah berapa indah benar, tapi agama tip-top. Bukan senang nak ubah niat tu. Nak pula yang tadi tu, dia muka ala-ala macam Maya Karin sikit. Kalau Ustaz Zul kenal lah. Oh yalah, Ustaz Zul tak kenal lah, dia tak tengok TV kan, dia baca Quran je contoh kan. Gua Ustaz. Tapi memang ya. Tapi kadang-kadang susah kan, sebab tak apalah nanti pandailah aku ubah dia. Sebab bukan semudah itu untuk mengubah niat. Sedangkan bila kita beli telefon, beli handphone, benda pertama yang kita akan tengok dekat telefon tu, bila dah beli telefon sampai rumah, keluar daripada kotak, dah pasang lah semua screen protector, semua dah pasang, benda pertama kita akan tengok adalah setting dia. Yang rabun tulisannya godang, yang buta tu torang lagi, betul tak? Ringtone lain, kalau bunyi rimau tahu dia bini dia telefon. Mana dia hejaz dah, dia dah hejaz dah semua. Dan setting kita tak ubah hari-hari, hari pertama saja. Tetapi bila ada masalah, alamak apa kabur ni, baru kita usik balik setting tu. Macam tu gak kehidupan kita. Bila ada masalah, setting ni juga yang kita tengok. Tu sebab Nabi sebut kan, Nabi sebut apa? Nabi Muhammad SAW bagi tahu kita, dia kata tidak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat kita dan perjuangan. Perjuangan ni kalau kita boleh tafsirkan adalah perjuangan nak melaksanakan niat tu.
Jadi kalau kita nak melaksanakannya, yang menjadi masalah kita selama ni kita tak boleh buat sebab kita tak tahu pun status quo kita kat mana. Kita tak tahu. Contoh, aku ingat aku nak kuruskan badan lah. Berat badan kau berapa sekarang? Tak ingat lah berapa, tak timbang lah lagi dah, tapi nak kurus lah. Mana boleh macam tu? Kita kena tahu. Aku ingat lepas ni aku nak untung lagi lah, nak tambah keuntungan untuk syarikat aku ni. Sekarang ni berapa keuntungan? Entah tak pasti sangat lah, tapi kalau boleh nak untung lah. Jadi makna kata kalau kita tak pasti kedudukan kat mana, kita nak ubah apa? Kita kena sedar. Tu sebab muhasabah diri itu penting. Aku tengok Nabi sekarang, bila Nabi diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah, Nabi tidak, pun tidak. Wahai Muhammad, kau berhijrahlah. Tak ada Nabi kata, nanti lalu orang nak bunuh aku ni, Allah bagi aku seminggu dulu, fikir lu macam mana cara. Tak ada. Besok-besok lah, tak ada. Macam kita lah orang yang dapat surat kena berpindah daripada KL kena pergi Seremban, macam-macam alasan, baik surat rayuan, mohon penangguhan sebulan, ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan, macam-macam surat, macam-macam sign kita tonyok sebab nak minta sokongan supaya lambatkan sikit. Tapi Nabi tak, sebab perintah Allah jangan dilengah-lengahkan. Itu adalah pengiktibaran yang pertama. Akhirnya saya ringkaskan sebab dia dah kata tadi 5 minit, cara dia pegang mic tu tahu. Kerana agak aku lambat dia kotuk bola aku dengar kan. Jadi makna kata ringkas cerita, cakap cerita, saya skip yang bab pembinaan Masjid Quba. Bila sampai aja di Yathrib, tala'al badru alaina, gembiranya dia sebut bulan purnama dah datang kepada kami, nak menunjukkan kesusahan tu hikmah dia adalah ketibaan kekasih Allah. Dan bila kita sebut tiba tu sebab ada pepatah Jawa ada menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya itu. Macam kita lah kan, ayah anda ni ada, bukan tiba-tiba tahu sonang hari ni. Dulu susah, anak-anak tak tahu. Sorry bagi kau makan dulu, kau tahu tak? Tapi akhirnya hari ni semua anak-anak dah berjaya. Tapi yang menjadikan dia indah bila mengenangkan balik perjuangan kita, perjalanan membesarkan anak-anak. Cukup untuk pusingan pertama, minta nanti Ustaz Zul tolonglah tambah-tambah kan, mana yang lebih baik. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang berikan tuan-tuan. First kali poin yang kita kena catat, tak kira catat kat mana, catat kat baju ke telefon sebagainya, kita hijrahkan niat kita tuan-tuan. Ada yang tak niat itikaf lagi ke ni? Kita niat siap-siap tuan-tuan. Yang paling penting sekali adalah ke mana hijrah kita sebenarnya. Baik, kita nak terus kepada Ustaz Zul. Ustaz, bila kita melihatkan akan penghijrahan Nabi SAW, salah satu daripada objektifnya adalah disebabkan untuk menyebarkan dakwah. Kita melihat betapa periknya Nabi Muhammad SAW pada awalnya ya mendapat perintah, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, bangun beri peringatan, dan sehingga berdakwah secara rahsia, berdakwah secara terang-terang sehingga berhijrah ke Madinah. Mungkin Ustaz daripada ayat yang saya sebutkan sebentar tadi ada mesej yang penting yang dapat kita kongsikan bersama dengan kita. Jangan berselimut lagi Ustaz. Ibu silakan. Baik, terima kasih akhi moderator kita Al-Fadhil Ustaz yang membuka, imam alitan kuasa semua dan seluruh jamaah Masjid Taqwa. Masjid Taqwa ni sebenarnya dah terkenal dengan tempat pengajian. Jadi memang benarlah bila nak sebut soal hijrah ni semua orang dah tahu ya. Jadi adalah susah sebenarnya untuk cakap pada orang tahu berbanding orang tak tahu. Walau bagaimanapun kerana baiknya tuan rumah, maka menjemput kita yang dhaif ini untuk berkongsi tentang tajuk yang disebutkan tadi. Dan mungkin pada saya ialah tentang dakwah itu sendiri ya. Saya mulakan dengan ta'awuz dulu, memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan direjam. Saya mulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan bicara, segala puji bagi Allah, limpahan positif yang kita nak masuk dalam diri kita. Selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang kita bicarakan dan menjadikan hijrah itu sebagai subjek kita pada malam ini.
untuk kita lihat dan kita bincangkan. Alhamdulillah saya yang kedua mudah sebab menyambung ekor di belakang Al-Fadil moderate panel yang pertama. Baik, semua yang dikasih sekalian benar. Hijrah itu, cuma saya nak jawab supaya terjawab soalan daripada moderator, dalam konteks kita nak ajak orang memang susah. Sebab manusia ini, ya, saya nak petik daripada pengkaji neurologi, ya. Pakar neuro yang mengkaji tentang tabiat manusia memberitahu bahawa manusia ini mereka ada satu nature, dia ada satu tabiat, bukan naluri, ya. Naluri lebih dalam. Tanya semua naluri, semua manusia nak baik. Tanya semua hati kecil mau baik. Tetapi di luar batas itu, perimeter itu, dia ada perimeter yang kedua, tabiat. Tabiat manusia, dia suka ulang benda sama. Kita suka mengulang benda sama. Itu manusia dibuat kajian. Manusia tak suka challenging, manusia tak suka explore, tak ramai yang suka. Betulkan saya kalau saya salah. Masjid Taqwa ni, kalaulah orang yang masjid tu dia datang, dia ahli jamaah yang istiqamah, ya. Kalaulah dia duduk di sini tak tahu berapa tahun, dia datang tempatnya di hujung sana, insya-Allah 10 tahun dia datang, dia akan duduk di hujung sana. Kalau memang dia duduk di hujung sana, kita forum sekali lagi pun insya-Allah muka kita, wajah-wajah yang bercahaya di belah sini, insya-Allah kita akan jumpa. Orang yang duduk di depan kita akan jumpa. Orang yang biasa duduk, manusia tuan-tuan jangan rasa ada masalah ke? Tak ada masalah nak cerita manusia. Tabiat itulah yang menyebabkan hijrah jadi susah. Kerana manusia suka mengulang benda yang sama dan manusia ada stamina untuk itu. Kalau kita tak biasa berdakwah dan itu kebiasaan, kita tak biasa dakwah kepada anak kita, itu kebiasaan dan kita nak keluar daripada kebiasaan. Sebab kenapa hijrah itu payah? Sebab hijrah adalah berubah. Berubah adalah buat benda yang tak biasa kita buat. Dan manusia suka buat apa yang dia biasa buat. Dia ulang sampai ke tak ada dah Tuan Haji tu, kosong dah tiang tu. Saya salah ke ni? Agak-agak apa yang dibuat kajian tadi betul ke tidak? Saya tanya masjid lain, dia orang setuju. Tapi masjid Taqwa ada, kami memang bertukar-tukar. Orang duduk sana waktu maghrib, waktu isyak tukar belah sana, waktu subuh. Ini masjid lain dia orang setuju. Ya, rupanya betul rupanya. Baik, kerana itu semua yang dikasihkan menjadikan hijrah itu payah. Ya, walaupun hijrah itu dari segi konotasi bahasa, dia hanya boleh digunakan untuk benda positif. Tak boleh kata dulu dia ni baik, sekarang dah berhijrah jadi tak baik. Sebab asal kalau kita tengok dalam lisanul Arab, hijrah ini hanya mula-mula digunakan adalah bila orang Arab berada pada kepanasan matahari, tahta asyams, ya, ataupun har syams ila adh-dhil. Episod pergerakan daripada panas ke sejuk. Nama episod, sebab tu al-hijratu al-qati' ataupun al-qati'atu. Dia adalah satu potongan perjalanan. Dan potongan perjalanan itu mesti daripada tidak baik kepada baik. Dan apatah lagi tuan-tuan, betulkan saya juga, ya. Satu, tabiat manusia tadi. Walaupun naluri semua nak buat baik, naluri semua nak berdakwah, tetapi tabiat tak suka buat benda baru. Kita tak suka mengulang benda baru. Dan dalam masyarakat kita, tuan-tuan, ada satu benda yang lebih berbahaya bila kita nak cakap soal hijrah. Katalah, ya, di hujung ceramah ni nanti, antara benda yang kita kena buat ialah seluruh kita kena ikut akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi yang paling mudah? Senyum. Senyum. Contoh, cuba bayang tuan-tuan, ada seorang yang dah jadi ahli jamaah sejak daripada dia pindah ke Taman Tun sampai sekarang, kalau datang masjid tak pernah senyum. Tiba-tiba hari esok senyum. Datang, tak pernah senyum tuan-tuan. Hari esok, subuh esok datang, Assalamualaikum.
You all apa khabar, dah sarapan ke semua? Okey, esok hari Tasyru'a kita okey, berbuka nanti macam mana? Tak pernah tegur orang, hari esok tiba-tiba tegur orang. Apa orang keliling kata, tuan-tuan? Apa orang keliling kata? Nak bagi tahu susahnya hijrah ni. Orang mula berbisik, ya Allah, rasa lain lah Tuan Haji ni, dah buang tabiat. Nampak? Sebab tu tak ramai orang nak berhijrah, sebab bila dia berubah orang kata buang tabiat. Kita faham kan makna buang tabiat tu maknanya apa? Nak mati. Sebab fitrah yang hidup dia tak nak mati. Fitrah setiap yang hidup dia tak nak mati. Sebab itu Masya Allah, bila kita tiba-tiba bila kita berhijrah dan kemudian berubah disebut buang tabiat, nak mati, lebih baik aku tak berubah. Baik, semua elemen-elemen itu tuan-tuan semua yang dikasih menjadikan, saya bukan nak orang kata nak demotivatekan kita, alamak kalau macam tu payah tak. Macam Ustaz katakan tadi, kita kena tahu kita punya status kita, status quo kita, apa dia. Memang itu tabiat aku. Dan sebab itulah Nabi susahkan hijrah itu supaya semata-mata kita dapat menjadikannya pelajaran. Dan insya-Allah mungkin soalan lepas daripada ini mungkin pelajaran yang kita boleh dapat, ya, walaupun saya tak dapat menjawab soalan, mungkin dapat 2 markah saja nampaknya untuk pertama ni, sebab tanya ni dakwah, tetapi saya masih lagi bersekitar sebab roh hijrah itu tak sangat besar untuk kita sama-sama hayati. Dan mungkin lepas ini kita akan berbincang lagi insya-Allah. Tuan Kursi. Terima kasih Ustaz Zul. Para penonton sekalian, betul kata Ustaz, kadang-kadang kita ada pot kita, ada pot tepi pintu, ya Ji ya. Memang maintain dekat situ. Subhanallah, inilah dia. Kita perlu melihat siapa kita saat kita awal dulu dan bila mana berhijrah. Kita duduk sekarang, ya Allah, teringat dulu waktu kita kecil-kecil dulu, bawa beg Power Rangers pergi sekolah, ya. Meningkat usia remaja, meningkat usia perkahwinan, sekarang ni dah jadi atuk orang dah, ya. Dan sedar ataupun tidak, tak lama lagi kita akan berhijrah ke satu alam yang kekal abadi. Jadi Ustaz, bila kita kenang saja akan Ustaz Samsul Debat, kita akan nampak kekeluargaan. Okey Ustaz, mungkin ada sesuatu yang Ustaz boleh berikan kepada kita, hijrah di dalam kekeluargaan, tapi dalam masa yang sama kita ada soalan daripada jemaah kita. Boleh Ustaz? Nak hijrah itu tak sesusah nak maintain. Hijrah itu dah susah sebenarnya, tapi bila hijrah nak maintain tu bukan senang. Nak kekal untuk hijrah itu perlukan pengorbanan, perlukan mujahadah. Jadi Ustaz, soalannya adalah bagaimanakah cara untuk kita kekal istiqamah dalam perjalanan hijrah itu Ustaz? Silakan. Nak sedikit tak nama Ustaz. Nama Ustaz Aiman. Terima kasih kepada Ustaz Aiman. Sebenarnya ini adalah forum antara forum yang mendabarkan lah, sebab kita tak tahu soalan apa tu, berkorut dengan soalan tu tadi. Tapi yang pertama tadi kan tentang perubahan, saya sebenarnya nak ambil jugalah. Benda ni memang bukan senang. Dia sebut tentang bab kekeluargaan sendiri pun bukan senang. Ustaz sebut tadi tentang masyarakat, nampak? Antara tentangan-tentangan kita tengok kita tengok perintah Allah ni, tengok kisah Nabi Ibrahim dalam bab keluarga lah. Bab keluarga, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dapat mimpi kena sembelih anak dia Nabi Ismail. Nak double confirm, tanya bini dia, wahai Siti Hajar, aku dapat mimpi kena sembelih anak kita, apa pandangan kau? Ni saya ringkaskan lah nak bagi mudah faham. Siti Hajar pun jawab, wahai suamiku, kalaulah mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Tapi kalau mimpi kau tu tidak disertakan perintah Allah, maka anggaplah ia mainan tidur. Nampak macam tu lah. Kalau bini kita macam mana kan? Abang mimpi tadi kena sembelih anak kita, apa mana kau? Membuta tengah hari, babit kena nyawa anak pula. Mungkin lah, sebab tahap bini kita tak sampai macam Siti Hajar. Kemudian ditanya anak dia sendiri, Ismail, wahai Ismail, ayah ni dapat mimpi kena sembelih kau, apa pandangan kau? Kalau dah itulah perintah Allah, laksanakanlah ia wahai ayahanda, sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Kita kena tengok tu contoh tu. Kalau anak kita lah macam mana kan, long abah dapat mimpi kena sembelih kau,
Apa pandangan kalau Cenia lah abah? Kalau abah nak samboli hangah daging dah lebih sikit, mungkin Alung nak lepas nyawa dia, agak macam tu lah. Tapi nak beritahu kan beza jauh. Tapi bila beza jauh, ayat kita yang paling simple macam tadi, buang tabiat. Sebenarnya kita jangan cakap macam tu. Hari ini suami-suami dengar ceramah, siapa pun ceramah, bila dapat benda baik, tahu buat. Kita isu dia sekarang ni, kita dah dapat benda baik banyak, soalan bocor dah dapat tapi tak buat. Jadi bila kita balik, kita buat, kita fikirkan tentang abang ni buang tabiat. Bukan buang tabiat sayang. Yang sebenarnya abang ni nak buang tabiat lama, ganti dengan tabiat baru. Macam tu ayatnya. Saya pergi ke satu sekolah Suri Seremban. Dekat saya ni gemar baca yang tulisan-tulisan kat dinding, kat tiang tu, kat pintu tu. Ada satu kat pintu tu, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi perubahan yang kita kena buat, kita fikir, kena buang satu ayat. Karena kita dah tahu dah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Dah tahu dah. Nabi kita Rasulullah SAW ni contoh ikutan terbaik. Dah tahu tu contoh yang terbaik. Yang inilah modul yang paling hebat nak ubah keluarga kita jadi baik. Tapi kenapa gak nak tengok, nak ikut BTS? Kenapa nak ikut penyanyi pelakon tak tentu arah yang merayau sifat itu? Jadi makna kata, dalam hal ini bila kita cakap, contoh paling mudah kita cakap, kau ni sudah-sudahlah, Nabi pun ampunkan umat. Takkan kau tak boleh maafkan dia? Itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Itu jawapan yang biasa kita berikan. Dan bila jawab macam tu, saya nak kita semua fikir, bayangkan kalau Nabi dengar jawapan kita. Jawapannya akan dipertontonkan di padang mahsyar besok. Bila Nabi dengar, tentu Nabi kecil hati. Nabi paparkan akhlak yang sedemikian rupa untuk kita ikut. Sebab Nabi nak selamatkan kita. Itu sebab penghijrahan dalam keluarga pertama adalah kecintaan kepada Allah Ta'ala. Bagi rasa sayang ke Allah. Itu sebab bukan semua orang ikut, bukan semua berubah, bukan semua hijrah ikut Nabi kerana Allah. Ada seorang pemuda ikut Nabi sebab gamar kat seorang perempuan yang ikut Nabi. Maka dia cintakan perempuan tu, diikut Nabi sebab perempuan tu ikut Nabi. Itu sebab disebut wa may yuhajir fi sabilillah dalam surah An-Nisa 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berubah, berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa ada hal, apa kita takut? Manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Dia selalu sebut dia hamba Allah tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Dia selalu sebut yang dia tu, yang rezeki ni datang pada Allah, tapi bila susah sikit, kono PKP, mampulah kita weh, mana nak pergi. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita selalu sebut kita akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Dan begitu bila kita tengok kan perubahan-perubahan kecintaan pada Allah ni sampai tak? Niat tak kerana Allah. Contoh saya terbaca satu buku, Hidup dengan Bismillah. Kita memang hidup dengan Bismillah, tapi sayang hati kita niat tak ikut sama. Kita seolah-olah macam, aku nak minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nak azan tu? Lupa lah poin aku tadi mana tu. Tak, maknanya bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi sejauh mana bila kita baca Bismillah, hati kita ikut sama dengan nama Allah. Aku minum ni kerana Allah. Sudahnya dia jadi prosedur. Macam kita dengan bini kita, sayang nak? Sayang, prosedur. Kalau dia betul-betul sayang, Abang Aiman sayang tak kat kahwin tu? Dah. Tak saja, silap lah, dah sudah kan. Jadi bila dia kata Abang sayang, Abang Aiman sayang tak kat saya? Of course lah abang sayang, sepenuh hati abang. Cara cakap pun tahu dia maksudkan. Tapi sayang, sayang lah. Kau tak sayang takkan lah tak buat semua bla bla bla. Cakap macam tu prosedur. Macam kahwin nak tanya imam. Mana tuan imam gitu? Imam dah nikahkan orang belum? Tanya imam. Imam tanya budak tu. Ni nak tanya kau baik. Dia tanya. Kau soman dia tanya. Kau pasal nak kahwin? Berapa ramai yang jawab? Kerana Allah. Berapa ramai? Imam cuba tanya sebelum kahwin tu. Kenapa nak kahwin? Mak bising dia. Apa hal mak kau bising? Tak bising ni kau jawab. Mak ni memang bising ni kau jawab.
Bila nak kahwin? Bila dah kahwin, bila nak beranak tu. Bila dah beranak, asyik laki yang nak kahwin, bila nak perempuan. Lepas itu bila dah beranak, kau jaga kau cukup lah. Bising dia memang ada je benda mak. Sebab mak kita ni dia rasa dia punyakan kita, dia akan tanya, dia memang cakap. Ada tu kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis dah kahwin dah Ustaz. Tinggal saya je belum. Yang seorang ni, kenapa kau nak kahwin? Umur dah berapa dah? Susah betul nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Dan biasanya lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu je yang biasa kita nampak. Sebab dia dah tak ada jawapan lain, kan? Maknanya kalau jawapan kan? Macam tu berbahaya tu saya. Tak lopeh. Jangan insya-Allah. Baik Ustaz. Kita nak sambung lagi selepas ini, tapi kita beri laluan untuk laungan azan. Okey, baik. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Kita menyambung semula perbincangan kita tadi. Kalau nak kira apa orang cakap Ustaz tak sudahlah ya. Dah ada anak dikira kau ni asyik beranak, tak sudah-sudah ya. Baik, Ustaz dia nak sambung sikit lagi. Kita terus kepada Dr. Zul ya. Baik, Ustaz, kita dah menerima beberapa soalan. Yang pertama sekali seperti yang Ustaz sebutkan tadi, ada setengah orang ini mengatakan, mengeluarkan kenyataan bahawa Nabi SAW seperti pelarian. Okey, mungkin Ustaz boleh ulas sedikit. Dan ada soalan lagi yang menyebutkan bahawa berapa ramai sahabat yang mengikuti rombongan hijrah Nabi SAW dan berapa ramai yang tak ikut, dan kenapa tak ikut Ustaz? Baik, kita sambung lagi Ustaz sikit lagi. Soalannya adalah, kita nak lihat sejauh mana mantapnya keimanan para sahabat yang mana yakin benar-benar dengan janji Allah iaitu syurga, bila mana saat mereka berjuang untuk sama-sama berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Dipersilakan Ustaz. Baik, saya harap ada 3 soalan tadi dan saya harap saya nak jawab yang ketiga itu mungkin, kalaupun sebab yang pertama, kedua itu adalah fakta dan data. Dan fakta dan data itu adalah satu perkara yang boleh kita pick dan ambil ceritakan dia. Tapi insya-Allah kalau sempat kita ceritakan. Tetapi bila kita ingin bawa roh hijrah, saya kira satu perkara yang penting yang kita jangan terlepas pandang apabila kita ingin melakukan sebarang perubahan ke arah kebaikan. Biasanya dalam coaching kita akan tanya beberapa soalan. Bila seorang tu nak berubah, dia kena tahu betul apa perubahan yang dia nak. Kemudian dia kena pasti betul kenapa dia nak berubah. Dah tahu apa dan kenapa, barulah akan datang soalan yang ketiga, bagaimana nak berubah. Dan datang lagi kemudiannya, bila nak berubah. Baik, saya tak nak sentuh perkara ini sebab soalan tadi adalah yang kelima. Setiap orang yang nak berubah sebenar, yang konsisten, istiqamah, dia dijawab semua persoalan ini. Yang kelima yang kadang-kadang kita tak perasan tetapi Rasulullah tunjukkan kita dalam peristiwa hijrah. Apa dia? Kalau seorang nak berubah, kalau seorang nak buat baik, istiqamah dalam baik, bukan apa, kenapa, bagaimana dan bila, tak cukup lagi, sehingga ada soalan yang kelima. Dengan siapa kamu nak berhijrah? Siapakah orang yang akan sokong kamu? Siapakah orang yang doakan kamu? Siapakah orang yang akan support kamu ketika kelihatan kamu jatuh, tak istiqamah lagi? Karena itu tuan-tuan semua yang dikasih sekalian, kita tengok, mungkin kita macam saya kata tadi lah, Masjid Taqwa ya, nak bercerita tentang hijrah, orang kata masyibih, semua dah mahir tentangnya. Saya tengok di belah kanan saya, di atas ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Quraisy At-Taimi. Kita dengar cerita Asma dan Sayyidina Aisyah. Supaya kita dalam masjid ni kena sedar satu benda, kalau kita nak jadi baik, berubah jadi baik, mesti ada support system. Mesti ada orang dekat yang akan support perubahan kita. Kita takkan ke mana-mana kalau tak ada orang support. Sebab tu saya takut masa saya terlanggar sedikit nanti. Dalam konteks Islam, masjid adalah support system kita untuk kita jadi lebih baik. Maknanya orang di kanan kita, orang di kiri kita adalah orang yang akan support kita. With who? Mereka adalah orang-orang yang with who. Siapakah dia? Inilah orangnya.
Sebab tu kita cerita, cuba bayang tadi Al-Fadhil Ustaz dah gambarkan sedikit, saya nak petikkan juga sedikit. Cuba bayang hijrah Nabi pada bulan Ogos, hari yang bersangatan panas, panas yang menggila dan orang Arab tak keluar. Kalaulah kepanasan sampai ke 60 ke 70 darjah Celsius, keluar daripada rumah, haba akan masuk dalam rumah. Dan kita berjalan, yang kita nampak adalah berbalam-balam kepanasan yang bersangatan. Di celah-celah itulah kata Asma' Nabi berjalan daripada rumah Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada ketika itu Rasulullah mengetuk pintu dan masuk menutup pintu. Dan soalan Nabi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adakah orang lain agar kamu mengeluarkan orang lain daripada rumah ini? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, dalam rumah ini tidak ada melainkan hanya keluargaku. Maka duduklah kata Asma', dia tengok daripada balik tabir, Rasulullah duduk dan Sayyidina Abu Bakar duduk. Dan mereka duduk begitu rapat sampai kami tak dengar apa yang dibincangkan oleh mereka berdua. Tiba-tiba kata Asma', kedengaran bunyi tangisan yang bersangatan. Bunyi tangisan menyebabkan kami melihat siapakah yang menangis itu. Siapa yang menangis, tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kata Asma', kami tak pernah tengok seorang lelaki yang menangis dengan suara yang tinggi kerana terlampau gembira. Rupanya dia menangis apabila ditanya, bila Nabi cerita Allah telah perintahkan kepadaku untuk berhijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar menunggu dengan siapa? As-suhbatu, as-suhbah, as-suhbah. Siapakah yang bersama? Siapakah yang bersama? Maka Nabi sebut Abu Bakar akan bersama. Menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua yang saya kasih sekalian, orang yang nak bantu kita, yang nak support kita berhijrah, orang yang seolah-olah yang bila kita lakukan kebaikan leleh air mata bergembira. Dan ini sepatut ada di Masjid Taqwa kita. Tadi Ustaz sebut kena buat sekarang, boleh tak tuan-tuan? Saya tahu kita dalam penjarakan sosial, tapi kita cuba praktik satu, boleh tak? Boleh kan? Saya kena tanya semua yang saya kasih, saya hormati, boleh tak kita praktik satu benda? Boleh ke tak? Baik. Just pilih seorang, orang sebelah, macam saya dengan Ustaz Samsul, Aiman. Okey, saya Ustaz Samsul. Boleh tak tuan-tuan kita bagi dia malam ni satu doa, dan kita sebut pada Allah doa tersebut, kita minta betul-betul. Tanya orang sebelah nama siapa, kalau mungkin tak kenal, kalau dah kenal ahli jamaah, cak saya nak doa ya. Just kita doa untuk dia sekejap. Boleh tak tuan-tuan? Okey. Kalau boleh semua orang ya. Semua orang. Sebab ingat, masjid patut menjadi support system seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menangis sebab kerana menjadi sohbah. Dan dalam kajian kita takkan istiqamah kalau kita tidak ada with who, orang yang akan bersama dengan kita. Jadi tak perlu panjang sebab ramai dah nak mendoakan nampaknya. Boleh tak saya nak tahu ada tak pasangan masing-masing? Boleh pilih sekejap pasangan. Dah ada ke belum? Alhamdulillah. Ya. Tuan dah ada dah? Dah ada. Ya, ya. Dah ada? Okey. Sure dah ada? Baik. Sekejap ya. Baik, boleh tak tuan? Saya minta tolong kita, sebab dua orang akan mendoakan, kita buat malam ni insya-Allah. Sebab inilah yang akan berlaku di masjid kita. Sebab kita takkan boleh pecah melakukan kebaikan kalau tidak ada support system. Dan Allah telah takdirkan orang yang sering dan sentiasa bersama dengan kita, itulah support system kita. Macam saya nak Abu Bakar As-Siddiq tadi. Baik tuan-tuan, tanya nama Ustaz, siapa nama penuh Ustaz? Baik Ustaz, saya nak doa Ustaz. Nama Ana Zuramli Ustaz. Nanti Ana doa Ustaz. Lepas tu Ustaz doa Ana ya. Baik tuan-tuan, saya akan bagi masa lebih kurang 1 minit je tuan-tuan, sebab masa saya bukan banyak sangat, pengurusi bagi, moderator bagi. Tapi saya akan doa 1 minit tu untuk Ustaz. Lepas 1 minit Ustaz doakan saya ya. Baik tuan-tuan, Kak Faridah dah jumpa dah? Okey. Okey baik.
Ustaz nak doa Ustaz. Baik, jom kita doa masing-masing. Bukan doa pada kawan kita masing. Ustaz nak doa Ustaz. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Kau berilah seluruh pertolongan-Mu ya Allah untuk saudaraku ini ya Allah. Kau berilah ya Allah seluruh pertolongan daripada, Kau berilah perlindungan buatnya ya Allah. Bala, bencana, malapetaka Engkau jauh. Engkau angkat dan tinggikanlah kedudukannya semakin tinggi ya Allah. Engkau jadikanlah setiap yang dilakukan adalah berkat dan rahmat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangganya rumah tangga yang terbaik ya Allah. Jadikanlah anak-anaknya sentiasa penyejuk matanya ya Allah. Jadilah setiap sin rezeki yang masuk kepadanya adalah semuanya halal dan berkat ya Allah. Jadilah pada setiap bicaranya ya Allah dapat membantu merubah manusia-manusia yang lain ya Allah. Wahai Tuhan, Tuhan yang maha baik, dengarlah permohonan hamba buat sahabat yang semoga nanti di hari akhirat dia akan menolongku ya Allah pada saat aku sukar ketika berhadapan denganmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafirin. Sidah Rahmanikal hamdaka mambagi jalalatul karim wa azmustani. Ya Allah, Tuhanku sahabatku ini Zuramli ya Allah, letakkanlah dia di kalangan orang-orang beriman dan bertakwa ya Allah. Kau perkukuhkanlah keimanannya, Kau berikanlah kekuatan kepadanya ya Allah. Kau panjangkanlah umurnya dengan segala kebaikan ya Allah. Kau murahkanlah rezekinya dengan segala keberkatan ya Allah. Kau pemudahkanlah segala urusan ya Allah. Mudah-mudahan ketika aku berada di kesukaran, ketika dia mahsyar nanti, dia juga yang akan tampil untuk membantuku ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah, agar sahabatku ini ya Allah yang bersama-sama denganku ini ya Allah, agar dapat juga membantu masyarakat secara keseluruhannya, dapat terus berdakwah dengan penuh kekuatan dan kesabaran ya Allah. Jauhkanlah dia daripada segala ujian, segala musibah dan kekuatan yang menghadapi segala juga bentuk cubaan dan cabaran daripadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Doa tuan nak sangat perlukan ya, sangat diperlukan. Baik, semua buat ke? Baik, saya nak tanya tuan-tuan, bila ada orang doa secara khusus rasa menyampah kan? Saya tak tahu tuan-tuan, rasa tak senang hati kan? Rasa tak senang ke? Rasa? Masya Allah. Cuba bayang kita baru praktik ya, sebab tu ilmu ni dia kena praktik. Kalau kita hanya tahu tapi tak praktik, dia tak ke mana-mana. Baru doa daripada seorang, cuba bayang ya, doa yang paling mustajab. Lepas ni katalah kita dengar, kadang-kadang kita lalu dengar seorang tu bercerita masalah keluarga, kita masuk semayang 2 rakaat doa pada Allah yang dia tak tahu. Doa indal ghaib, ketika dia tak tahu, masjid itu doa yang paling disukai oleh Allah. Saya nak serah balik mikrofon ni tuan-tuan. Inilah support system kita. Masjid adalah support system kita. Isteri kita adalah support system kita. Suami adalah support system kita. Anak-anak perlukan mak ayah yang penuh kasih sayang untuk support mereka. Cuba bayang semua yang dalam perjalanan tadi Ustaz Saman, saya dengar khutbah ya, khutbah mimbariah. Saya suka dengar khutbah Syekh Abdul Hamid Kish, dan saya nak kongsi sikit untuk sebelum saya serah balik. Orang-orang sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi, yang menyokong dan mendukung Nabi untuk hijrah. Dalam khutbah oleh Syekh Abdul Hamid Kish ya, seorang yang matinya dalam keadaan sujud pada hari Jumaat. Seorang buta tetapi bicaranya Masya Allah meruntun kalbu kita. Pada khutbah tersebut dia kata apa dia? Dia nak bercerita tentang Asma. Tuan-tuan, support sistem Nabi, sebab Nabi ada orang baik macam Sayyidina Abu Bakar dan anak Sayyidina Abu Bakar yang baik macam Asma binti Abi Bakrin. Kita tahu bahawa gelarannya adalah Dzatun Nitaqain, dan dialah yang memikul bekalan. Saya ulang balik je, saya cuba untuk mengulang walaupun saya tak pasti sampai untuk mengulang apa yang disebut oleh Syekh Abdul Hamid Kish. Cuba bayang untuk sampai memikul bebanan makanan yang menjadi bekal kepada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah Sayyidina Abu Bakar yang sedang berada di Gua Thur. Maka dikatakan bahawa Asma ketika itu berjalan di tengah malam membawa bekalan sejauh 5 km. Seorang wanita yang memikul bekalan sejauh 5 km. Dan kemudian semua kita yang pernah pergi ke Mekah tengok Jabal Thur, kalau kita berada di bawah dongak ke atas di muka gua Jabal Thur, orang yang berada di sana kita kena buat satu titik sebesar itulah orangnya. Maka dalam kisah tersebut dia kata Asma binti Abi Bakrin memikul bekalan
dan kemudian membawa di tengah malam. Sekira terdengar bunyi rengusan kuda, dia akan tunduk agar tidak kedapatan, bersembunyi andai ada tamar dan batu hitam, dan kemudian berbaring di padang pasir sekiranya dilalui musuh pada ketika itu. Dan bila sampai ke kaki gua, ke kaki bukit, dia mula mendaki, dan dalam perjalanan untuk sampai ke atas, pecah tangan telapak tangannya, luka sikunya, mengalir darah pada lututnya dan kakinya. Cuba bayang di sana seolah-olah kita bau hanyir darah. Kenapa? Sebab adanya seorang yang nak support Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Cuba bayang perjalanan yang sangat tinggi oleh seorang wanita yang ada tempat dia terpaksa letak dan bergayut, dan kemudian meneruskan memanjat untuk sampai ke atas. Akhirnya diserahkan kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua yang dikasih sekalian, kuat tak kuat support system yang ada pada Nabi, Asma lakukan perkara tersebut, berjalan sejauh 5 km, mendaki lebih daripada 3 jam seorang wanita untuk sampai ke atas, dan diserahkan makanan kepada Rasulullah. Dan Asma binti Abi Bakrin lakukan perkara tersebut ketika dia sedang mengandung 9 bulan. Ketika dia sedang mengandung 9 bulan, Asma binti Abi Bakrin mengajar kita di Masjid Taqwa, aku adalah support system untuk Rasulullah. Itulah dia pengajaran yang Nabi ajarkan kepada kita. Kita tak bercakap tentang para sahabat yang lain yang dihantar setahun sebelum itu, Mus'ab bin Umair dan sahabat yang lain. Semoga saya kira menjawab, kerana itulah yang perlu kita lakukan dalam perjalanan hijrah kita, insya-Allah. Subhanallah. Kita seolah-olah ditumbuk daripada apa yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Sebab itu bila kita melihatkan kiri dan kanan kita ada sahabat-sahabat kita, mungkin inilah salah satu sebab kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ada lirik lagu menyebutkan, wahai kawan cari laku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga, katakan padanya kita selalu bersama, bersolat juga puasa di dunia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita kiri dan kanan ini sama-sama beriringan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fadhil Ustaz, saya kira ini satu perkara yang cukup memberi kesan yang mendalam kepada kita. Baik, Ustaz, apa yang diperkatakan oleh Dr. Zul tadi cukup mendalam dalam penghijrahan seseorang manusia. Sekarang ini saya nak serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz tugasan yang cukup berat. Nak hijrah itu dah berat. Mungkin Ustaz boleh cerita, nak kekal dalam perjalanan hijrah itu mungkin lebih berat daripada itu. Mungkin ada tips yang boleh Al-Fadhil Ustaz berikan. Dipersilakan. Saya terbayang lagi yang Ustaz cerita tu tadi. Digambarkan kepada kita itulah, tu baru seorang lah, baru seorang. Tapi sebenarnya begitu banyak sekali pengorbanan daripada para sahabat, begitu banyak sekali. Tetapi support system ini sendiri, saya ambil perkataan yang istilah yang digunakan support system ini sendiri, iaitu kita, antara kita. Kan Nabi pernah gayakan bagaimanakah hubungan antara umat Islam dan umat Islam tu adalah seperti ini. Nabi tunjukkan sebab bila kita ni bersatu padu kan, bersama-sama, maka kuatlah kita. Yang jadi masalahnya tadi, masuk yang kedua. Pertama tadi kecintaan kepada Allah. Tapi bila berubah tadi, pertama support system kita yang sebut buang tabiat. Yang kedua adalah di kalangan keliling yang ada satu perasaan yang tidak baik. Dan tak baik, tak payahlah kau nak berubah, takat tu lah kau tu lah. Aku bukan tak kena, ada kawan aku macam ni lah, lepas 3 bulan hilang. Ayat yang sampai. Isteri sendiri, abang tak payahlah nak baik-baik bang, orang bukan tak kena, abang siapa? Bini tu, bayangkan tu. Yang anak pula, abah tu kajap itu, anak pun sama. Jadi ini adalah sebenarnya
Itu sebabnya Nabi pun sebut, aku paling suka umatku di dalam beribadah dia akan buat walaupun sedikit tapi berterusan. Makna Nabi ni bukan suruh kita tu, sebab kalau tengok Nabi letakkan KPI untuk umatnya mudah-mudah ya. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, bukan 10, bukan 15, kan 20, kan 100, satu. Itu pun bayar. Siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayang dengan aku. Nabi tahu declare dia sayang dengan aku. Kan? Dan kalau dia sayang dengan aku, dia akan sama-sama dengan aku di dalam syurga. Paling mudah, senyum pun bayar. Macam mana nak senyum Ustaz pakai mask? Kan? Nampak kau ni ngetangkit, senyum tidak, tak tahu dia kata kan. Lepas tu, begitu juga makan buah taman. Bulan puasa je jumpa. Wah, Nabi makan hari-hari. Kan? Apa lagi? Semayang sunat. Cuba tengok berapa ramai orang bila orang sunat qabliyah ba'diyah, dia relax, dia bersandar belakang tu. Macam kau semayang lah, aku dah banyak lah. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Benar-benar sunat. Buat baik dengan sahabat. Nabi sendiri 3 hari tak nampak sahabat, dia tanya. Mana Pak Zul, Dr. Zul lama tak nampak? Dia tak dengar malam ni dia pergi forum, minggu ni dia sibuk sikit. Oh ya ke? Mana Pak Haji apa tu, kau tak dengar ke Haji tu dah meninggal lah? Lah ya ke? Kita tanya tu pun kita sebenarnya mengamalkan sunnah Nabi. Sebab Nabi tanya khabar. Dan begitu juga kadang-kadang ayat yang kita gunakan ni, support system ni sebab penyakit dalam hati kita ni. Pertama diri kita sendiri, hati kita yang cakap, aku kalau setakat yang ni boleh lah, yang tu tak boleh dah. Kita nak buat kelas mengaji, macam naklah, aku malu je. Malu fikir. Kan? Malu lah Ustaz semayang atas kursi. Yang patut malu yang tak semayang. Yang semayang kat kursi tu tonton tu sakit lutut. Pedulilah orang tu cakap tu mazhab kursi tu, pedulilah orang tu. Kita ni nak semayang ni, lutut kita sakit, tapi buat ikut kemampuan kita. Cuma kita tahulah ilmunya kena belajar juga. Lepas itu dalam hati ni pula, dalam hati manusia, kita sendiri dan orang lain, ada satu masalah, penyakit berangkai. Pertama, penyakit tamak. Tu dah ada tu. Tak boleh jadi ni. Apa hal pula dia tiba-tiba nak datang surau, datang masjid, duduk depan tu, ini mesti nak jadi AJK ni. Oh tak boleh jadi. Jadi AJK jadi hal. Dengan orang nak benar ke jadi AJK tu. Hati tak elok, tak apa dimakan ni pun tak tahu dalam perut tu. Yang kedua, sombong. Penyakit sombong tu pun menyebabkan kita susah nak berubah. Aku rasa dalam Taman Tun ni aku pangkat paling besar sekali. Apa hal lah pula dia nak pilih orang lain? Wah macam tu. Rasa yang paling pandai aku bukan dia ni tu. Tu Mak Dr. Zul tadi awal-awal lagi dia dah cakap dah. Orang sini handal-handal kan. Jadi kita bukan nak ajar benar dah. Nak share lebih kurang macam tu. Sebab bila orang ni mengenal diri, lagi kita pandang tinggi kat dia. Betul. Saya tu orang cakap dia DR atau doktor. Saya senior doktor SDR. Saudara kan? Saya takat tu lah tuan-tuan. Ilmu memang jauh kan. Saya hanya boleh bagi daripada aspek sosiologi, psikologi sikit boleh saya bagi. Dan begitu juga dongki. Penyakit dongki ni paling hebat dalam masyarakat kita di dalam menghalang perubahan. Dengar orang tu naik pangkat, masalah kayak gitu. Apa masalah? Sedangkan support system tadi ayat dia, kegembiraan sahabat kita adalah kegembiraan kita juga sepatutnya. Kan? Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki dua-dua pakai. Punya teruk kan dua-dua pakai. Kita ni, saya ingat kata-kata Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Dia kata tanda-tanda dengki dah bertapak dalam hati, tanda-tanda adalah bila mana kan orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa. Mana dengki dah mula sampai. Dengarnya si Aiman. Dengar Aiman dah kahwin. Contohlah. Macam tu lah, dia tak rasa apa, dia tak rasa gembira. Makna dengki dah mula ada. Kan? Tapi kalau dengar Aiman dah kahwin, dia ke macam mana dia boleh kahwin? Makna tu confirm dongki dah ada. Faham tak?
Dia patutnya, ya Aiman dah kahwin dia ke? Oh alhamdulillah kahwin dah dia. Tak ajak pun. Tak, dia baru beritahu dia nak kahwin. InsyaAllah majlis ni minggu depan. Okey, alhamdulillah. Nanti aku nak jumpa dengan anak, telefon nak cakap tahniah kat dia. Penyakit orang kita. Dengar anak dia dapat UPSR 6A. Macam anak dia seorang pandai. Apa masalah ni? Support system tadi, Dr. Zul sebut tadi. Dengarnya anak dia dapat 6A. Alhamdulillah ada juga budak pandai kat taman kita ni. Ingat tak ada dah. Dengarnya dia pakai kereta baru. Tak mana dicuri duit itu. La ilaha illallah. Apa salah dengar dia pakai kereta baru? Ya ke? Untung-untung dapat kita tumpang. Tak payah kita balik, tak payah kita servis, dapat naik jadilah, katakan. Apa salah? Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos itu. La ilaha illallah. Apa salah dengar dia naik pangkat? Alhamdulillah besok apa-apa kok susah boleh minta tolong. Kan? Dengar-dengar haji apa tu lah. Kenapa? Yang umur 85 tu kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Bini umur 25. Apa cer? Kalau orang tu hati dia bersih, dia cakap alhamdulillah ada isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini tu. Ni tak malam pertama mati tu. Janganlah cakap macam tu. Cuba kita cakap elok-elok. Mudah-mudahan bahagia, rezeki dia dapat isteri yang baik, mudah-mudahan baik boleh jaga dia. Sebab dengki ni, kalau saya tanya semua orang kan nak ringkas, nak jimat masuk, saya tanya apa maksud dengki? Kebanyakan jawab hati, tak puas hati kan? Tapi sebenarnya dengki yang paling tepat, yang perlu kita simpan dalam kepala kita, inilah bapa segala penyakit. Nabi sebut dengki itu mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Dan bila sebut tentang dengki, paling senang untuk kita elakkan dengki adalah dengan faham definisi dengki yang paling tepat adalah mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu sebenarnya. Jadi insya-Allah kalau kita senang hati, mulai ihsan ini gembiralah dengan kegembiraan saudara-saudara kita, supaya kalau kita nak orang lain jadi support system untuk kita, biarlah kita jadi support system untuk orang lain. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz. Nak istiqamah, kita bergembira dengan apa yang orang dapat. Jangan kita dengki, jangan kita jealous. Sebab apa? Kita pun boleh tumpang sama, kita besar dia kan. Jadi terima kasih Ustaz. Kita nak terus kepada mungkin pusingan yang terakhir lah ya, para jemaah sekalian. Sebab masa yang diberikan pun dah limited dah ni. Tinggal sedikit saya lagi, tapi saya nak bagi soalan yang begitu jitu kepada Al-Fadhil Ustaz, kerana ini poin utama pertemuan kita pada hari ini. Para jemaah sekalian, beri tumpuan yang sepenuhnya kepada Al-Fadhil Ustaz, kerana soalan yang saya ajukan ini cukup penting pada malam ini. Baik Ustaz, salah satu daripada apa yang Nabi SAW lakukan ketika sampai di kota Madinah, iaitu membina masjid. Selain daripada itu adalah Nabi mempersaudarakan di antara sahabat. Baik, saya nak ambil poin itu Ustaz. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak kongsikan, kenapa Nabi SAW cukup menerapkan saudaraan di antara sesama manusia ini Ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih sekali lagi Fadil. InsyaAllah satu perkongsian yang saya kira boleh kita bawa pulang dan dalam kuliah ya, bicara yang kalimah yang paling penuh hikmah dan suka didengar adalah kalimah akhirnya ya. Rasa macam segar balik kan, alhamdulillah ya. Jadi kadang-kadang mengantuk pun tiba-tiba penceramah kata dan akhirnya rasa motivasi itu datang tiba-tiba, ngantuk hilang serta merta. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya cuba untuk segera menjaga masa. Semua yang saya kasih sekalian benar. Saya nak kaitkan juga sebenarnya antara masjid dan ukhuwah. Nabi, kita semua tahu dah, sampai ke Quba, Nabi bina masjid. Hari Jumaat, Nabi bergerak masuk ke kota Madinah. Di tengah perjalanan terbina sebuah masjid Jumaat. Nabi sampai saja Qaswa, duduk, berhenti. Di tempat yang berhenti tersebut Nabi bina sebuah masjid. Di sini kita berada di masjid. Marilah kita ambil roh pertama masjid semua yang saya kasih sekalian.
masjid ini prasyarat untuk kita masuk dan kita menjadi sebati dengan masjid adalah bila kita memahami kalimat masjid itu sendiri. Sebab masjid dengan cepat masjid ni adalah tempat sujud. Masjid disebut ism makan, ismu makan. Di sini pun Ustaz ada kuliah lughah Arabiyah. Masjid adalah nama tempat disebut ismu makan. Kalau saya baca sedikit saya baca sikit tasrif asyarah. Kalaulah tempat sujud, perkataan asalnya adalah sajada. Sajada fi'il madhi, yasjudu fi'il mudhari', sajdan isim masdar, sujudan isim masdar. Orang yang sujud sajidun, yang disujud masjudun. Nak bagi cepatlah. Sajada yasjudu sajdan, sajidun masjudun, usjud fi'il amar, sujudlah kamu, usjud. Fi'il nahi, la tasjud. Tuan-tuan tolong dengar saya, dan saya harap mikrofon ini jelas kedengaran. Usjud, la tasjud. Masjadun, masjadun, misjadun. Tuan-tuan ada tak mendengar kalimah masjidun? Saya ulang sekali lagi agaknya. Tuan tolong saya ya. Minta tolong ta'awun kita. Baik, sajada yasjudu sajdan sujudan. Sajidun masjudun. Usjud la tasjud. Masjadun masjadun misjadun. Tuan-tuan ada tak dengar kalimah masjidun? Kita tidak dengar. Sebab secara semula jadi sepatutnya adalah masjid dipanggil masjad. Lepas ni insya-Allah kita minta izin daripada Tuan Imam, kita tukar tuan-tuan. Sebab isim makan, isim zaman, isim alat. Nama tempat sebutan bagi sajadah ialah masjad. Kalau kita di luar ada tempat makan disebut mat'am. Ya, maf'al. Boleh tuan-tuan insya-Allah ya. Lepas ni kita tukar masjid taqwa. Bukan susah sangat je. Pakai spray tu, tukar baris je. Min fathah sin sukun, jin letak daripada bawah naik ke atas. Semua yang dikasih sekalian. Semua yang dikasih sekalian jangan buat dulu. Nanti orang tanya siapa Zoramli, kena Zoramli. Saya cerita asalnya adalah masjid, tetapi tuan-tuan tolong tengok ya. Kerana jim baris atas tidak memenuhi makna orang yang datang ke rumah Allah untuk merendahkan diri, sebab dia sujud merendahkan diri. Dan bila dia sujud, dia merendah diri, dia ada sifat namanya tawadhu'. Maka kerana itu yang asalnya baris atas diletak baris bawah, sesuai dengan makna setiap orang melangkah dalam rumah Allah, dia akan masuk, dia buang ego dia buang pandai dia buang sombong dia buang kaya dia buang pengaruh dia. Yang aku datang, aku sebagai hamba yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu semua yang dikasih lain, itu bila kita datang dengan penuh merendah diri, kita memenuhi tuntutan tersebut. Jadi sebab itu saya, bila semua orang datang dan merendah diri tuan-tuan, lahirlah kasih sayang. Lahirlah kasih sayang. Kasih sayang tak akan lahir daripada dua orang yang sombong. Orang sombong tak pernah nak, apatah lagi yang diceritakan sebentar tadi, hasad, sakit hati kita. Orang yang merendah diri. Dan mungkin sedikit saya terbaca satu kisah daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ibn Abi Talib ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalid bin Fihir. Pinjam yang belah kiri. Tadi kita ambil Sayyidina Abu Bakar dengan cepat. Sebab biasalah bila moderator pegang mikrofon takkan tak faham. Maknanya biasa masanya dalam 3 minit je. Jadi saya bekerja dengan masa bila moderator pegang mikrofon. Semua yang dikasih sekalian, Sayyidina Ali pernah bercerita dia tidur dan menjelang subuh. Menjelang bukan subuh, maknanya dia menjelang waktu sahur. Kisah ini berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab Ibn Naufal Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qurtib Ibn Razzah Ibn Adi Ibn Ka'ab
menjadi Amirul Mukminin. Maknanya Rasulullah dah wafat. Maka Sayyidina Ali dimimpi, dalam tidur dimimpi, dan mimpi itu dia azan, kemudian dia pergi masjid. Dalam mimpi dia duduk di saf belakang, Rasulullah jadi imam. Maknanya mimpi Rasulullah. Kita semua tahu tentang qimah mimpi Rasulullah. Rasulullah jadi imam, dia duduk belakang. Ini mimpi. Nak cepat saja, habis solat, para sahabat masing-masing berzikir, duduk mengiktikaf. Kemudian waktu subuh, kemudian perlahan-lahan seorang sahabat mula keluar nak meninggalkan masjid untuk bekerja. Termasuklah Sayyidina Ali pun keluar. Bila Sayyidina Ali keluar di pintu masjid, ada seorang lelaki memegang segugus buah tamar. Dia kata, "Ya Ali, Ali mari sini. Khudh hadha, ambil ni, beri pada Nabi untuk diberi kepada para sahabat." Maka Sayyidina Ali mengambil dan bawa. Tuan-tuan, ni mimpi ya. Takut terconfuse. Maka dia bawa tamar tersebut, diserah kepada Nabi seperti diamanahkan. Maka Nabi, tuan-tuan, yang ni saya nak cerita. Seperti kebiasaan Nabi sewaktu Nabi hidup, Nabi ambil buah tamar, mana sahabat yang ada apa Nabi buat. Nabi ambil tamar tersebut dan kemudian suapkan ke mulut para sahabat yang masih ada di saf-saf. Rasulullah duduk, suap kepada sahabat. Sahabat makan, Rasulullah pergi suap yang lain. Rasulullah suap sampailah buah tamar tersebut makin habis. Ketika para sahabat yang berbaki tersebut habis semua mendapat buah tamar tersebut, maka masih ada tamar, maka Rasulullah menyuap ke mulut Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali makan buah tamar tersebut, kata Sayyidina Ali, "Aku tak pernah rasa buah tamar yang sesedap itu." Saya tambah sikit, lebih sedap daripada Yusuf Tayyub. Tu tak ada, bukan dalam sejarah tuan-tuan ya. Jangan tambah lagi, "Ya Allah, Yusuf Tayyub ni zaman Rasulullah dah ada." Tak tuan-tuan, itu saya tambah. Sayyidina Ali kata, "Aku tak pernah makan tamar yang begini sedap." Maka habis dimakan satu tamar, maka lantas Sayyidina Ali bercakap dengan manja kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zidni." Oh, tambah Rasulullah. Maka Rasulullah senyum tengok Sayyidina Ali. Maka Rasulullah ambil dan Rasulullah suap ke mulut Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali ngangakan, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan pertama. Tersentak Sayyidina Ali, tak sempat nak makan. Pada saat tersebut mimpi Rasulullah. Bagi mereka pencinta Nabi yang mimpi Rasulullah tahu bagaimana pengalaman. Dan Sayyidina Ali duduk di tempat tidurnya tak bangun, menangis semahu-mahunya dan menyebut, "Aku rindu Rasulullah. Aku rindu Rasulullah." Sebab mimpi Nabi itulah Nabi dalam hadis Nabi yang sahih. Ringkas cerita, maka Sayyidina Ali pun keluar pergi masjid, duduk di belakang. Sayyidina Umar menjadi imam. Solat, habis solat, para sahabat duduk masing-masing. Kemudian perlahan-lahan mereka meninggalkan masjid. Maka Sayyidina Ali pun bangun meninggalkan masjid. Di pintu masjid, seorang lelaki memegang tamar. Tuan-tuan, ini bukan mimpi, ini betul-betul. Dan berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, khuz hadha wa'tihi ila Amiril Mukminin." Ambil ni dan beri pada Amiril Mukminin. Maka Sayyidina Ali pun kalau macam kita ni deja vu, ambil, pergi jumpa Sayyidina Umar dan berkata bahawa ini daripada seorang yang menghadiahkan. Dan Sayyidina Umar, saya nak bawa ni suasana dalam masjid Nabi di zaman Sayyidina Umar, di zaman para sahabat. Bagaimana indah kalau kita salah seorang jamaah yang ada di sana kerana kasih sayang. Itu soalan tadi. Sebab sayangnya sampai Sayyidina Umar yang begitu kita kenal seorang yang faruq, tetapi pada saat ukhuwah dialah yang menyuap ke mulut makanan, suap ke mulut sahabat. Lepas ni insya-Allah boleh cuba ya, tapi penjarakan sosial tak boleh lah. Habis penjarakan sosial, kita panggil sekali lagi, kita praktik insya-Allah. Apa rasa suap suap tamar ke mulut para sahabat. Ringkas cerita, maka diberi, para sahabat pun tiba, syukran ya Amirul Mukminin. Tinggal beberapa gugus. Maka Sayyidina Umar pun suap ke mulut Sayyidina Ali. Suap ke mulut Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali bila dia kunyah, dia kata, "Ya Allah, secara realnya aku tak pernah makan tamar yang sesedap ini. Sedap sungguh tamar ini, Masya Allah.
Maka dia pun makan. Saat itu semua yang dikasih sekalian habis. Maka disebut pada Sayyidina Umar dalam keadaan manja sahabat, ya Amirul Mukminin, zidni. Wahai Amirul Mukminin, boleh tak tambah untuk aku? Sayyidina Umar ambil tamar tersebut dan kemudian menyuapkan ke mulut Sayyidina Ali sambil berkata, sekiranya Rasulullah menambahkan kamu buah tamar ini, aku tambah kamu buah tamar ini. Saya ulang sekali lagi, lau zadakan nabiyyu la azidnak. Kalau Rasulullah tambah kamu buah tamar, aku tambah kamu buah tamar. Tersentak Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Dia tak pernah cerita mimpi dia pada siapa-siapa. Maka lantas dibacakan hadis, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Kisah tersebut Masya Allah adalah dalam lipatan kitab yang ada dalam sejarah Islam. Tetapi yang saya nak bawa tadi sebenarnya, saya menangis bila mendengar alangkah indah kalau masjid taqwa. Ada orang yang merendahkan diri. Dia mungkin paling kaya di sini, tetapi bukan kerana kekayaan aku datang. Dia paling berpengaruh, dia paling pandai. Tetapi setiap orang yang merendah diri, maka jadilah ukhuwah dan kasih sayang kita dipelajari dan dicontohi oleh orang yang tak datang ke masjid. Inilah tanggungjawab kita, penegak rumah Allah, pencinta rumah Allah, kerana ada tanggungjawab kita sempena hijrah kita tahun ni. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersentak kita bila kita mendengar kata-kata mutara daripada Al-Fadhil Ustaz. Salah satu daripada sifat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, yang kita kena mula daripada hari ini sampai bila-bila, ialah Nabi melihat apa sahaja Nabi lihat dengan kasih sayang. Tak kiralah penyangak ke, tak kiralah perompak ke. Kenapa? Kerana Nabi SAW tahu bahawa pintu taubat sentiasa terbuka dan ukhuwah itu yang utama. Jadi Ustaz, sebagai menutupi forum kita pada hari ini, saya nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Samsul Pat. Bila kita menceritakan tentang hijrah, dia sangat-sangat bersangkut paut dengan kemerdekaan. Tengok baju Ustaz pun, kita tengok kalau merah, tak lama lagi kita nak merdeka. Ada abang-abang kita dah letak dekat kereta dia bendera, ya, macam-macam bendera ada, negeri Kelantan, negeri Terengganu sebagainya, bendera Malaysia tetap diletakkan, ya. Kalau macam lagu merdeka gitu, Bonda senyum riang menerima batera merdeka, tanah semenanjung, tanah semenanjung, permata nilam. Jadi sebagai penutup kata pada hari ini, Ustaz, kita berbaki, mungkin kita minta masa ekstra saya, mungkin 3 minit boleh sebagai penutup kita hari ini. Ustaz, kita minta 3 minit ya penutup pada hari ini, ya. Baik. Ustaz, kita dapat masa tambahan sebagai penutup yang dipersilakan, Ustaz. Mesti boleh aku minta, tak pernah tak boleh kan. Saya pun kehilangan kata-kata dah sebenarnya. Saya kalau boleh nak simpan, biarlah kata-kata Dr. Zul Ramli sebagai kata-kata terakhir sebenarnya. Hari ni deep sungguh. Saya bila dengar sebelah-sebelah ni lain macam bahasa. Dan saya bukan apa baju merah malam ni sebab nak sesuaikan dengan sofa. Kan? Jadi bukan sebab merdeka mana ada, tetapi tak apalah. Dikaitkan, saya nak ambil sikit ya. Bahaya betul, biasa ambil sikit tentu lama tu masalah tu. Pertama, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala sebut, aku tidak pernah memberikan 2 kegembiraan dan 2 keamanan dan 2 ketakutan, tapi aku memberi 1 ketakutan dan 1 keamanan, yakni barang siapa yang takut di dunia akan ku amankan di akhirat. Barang siapa yang merasa aman di dunia akan ku takutkan di akhirat. Itu pertama. Yang kedua, kita selalu mendengar para ulama menyebut, Nabi pun sebut tentang sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Dalam penjara dia ada jarak dia. Sini tak boleh, ni ada pengadang dia. Bukan semua benda boleh makan. Apa yang diberi itulah kita makan. Makna dalam agama kita pun macam tu. Pada orang beriman, penjara. Tapi akhirat besok kita bebas sebebas-bebasnya. Itulah kemerdekaan yang kita nak kejar. Jadi bila sebut tentang makan, boleh dalam penjara. Hari ni nak ayam bahagian kopak, cakaplah kalau dapat. Tak dapat dah, kau ikan lah, macam tu kan. Macam tu juga dalam agama kita pun macam tu.
Jadi dalam hal ini secara ringkasnya hijrah ni memang kita tahu tidak ada lah. Nabi sebut tidak adalah penghijrahan selepas Fathu Makkah, tak ada lagi dah. Yang ada niat dan jihad. Perubahan yang kita nak buat daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Pertama, mahabbah kecintaan kepada Allah. Yang kedua adalah pengabdian kita kepada Allah. Improvekan diri kita. Tengok di mana kelemahan kita bab ibadah, maka perbaiki diri kita. Cuba sebaik mungkin untuk mencapai kesempurnaan ibadah agar tidak dikatakan kita beribadah hanya dapat ponek dan lalah sahaja. Pertama, nak capai kesempurnaan ibadah mesti ada ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk, perangai dan sikap kita. Semayang mengumpet laju ya. Semayang nombor ekor pun jalan. Ikhtiar kata dia. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat yang baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama mengubah diri kita untuk mencapai kemerdekaan yang sebenar, iaitu di padang mahsyar nanti tak nak kita menjadi satu golongan yang muflis, golongan yang rugi. Kan disebut padanya umatku nanti yang datang ketika hari kiamat besok membawa segala amal ibadahnya, tapi muflis disebabkan sikap kita, perangai kita di atas muka bumi Allah ini. Jadi apa yang disebut tadi, saya rasa poin yang paling besar malam ini. Saya terima kasih banyak pada Dr. Zul Ramli, iaitu malam ini saya sendiri seronok untuk menggunakan perkataan yang paling baik sekali, iaitu support system. Kita dah cukup-cukuplah kita ni jatuh menjatuhkan. Cukup-cukuplah. Kita dah tengok coronavirus datang, wabak ni datang, dia tak kira siapa. Sama-sama, kena sama-sama, kaya miskin. Masa tu Ameh 916 tidaklah semahal emas yang kita pakai. Kita tahu dah masa tu Samsul debat ke Dr. Zul Ramli ke sampai pasar raya beratur. Kan? Jadi nak kata mana level kita, tak ada. Bila time kita susah, kita boleh bersama. Apalah salahnya kita menjadi saudara seperti mana sahabat dan Nabi kita, iaitu susah sama-sama, senang sama-sama. Dan last kali, tu deh, confirm last. Nabi, kita nak ikut Nabi kan. Pertama, Nabi sayang isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Kedua, Nabi sayang, tapi orang perempuan tak ada isteri macam mana Ustaz? Sayang pasangan, sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayanglah sahabat-sahabat kita, termasuklah jemaah kita. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selagi mana sahabat-sahabat kita pegang syariat Islam, sayanglah mereka. Selain pada tu, Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni fahaman tak sama dengan kita, Nabi tak ajar. Selagi mana dia Islam, kita sampai sini, cuba tengok sampai kat masjid, mana ada beza, dia buat pengumuman, malam ni ada ceramah, siapa boleh datang, muslimin muslimat dia jemput hadir. Mana dia kata terbuka pada mereka yang berpendapatan 5,000 ke atas, tak ada. Saf pertama yang pangkat pegawai, golongan B40 tak boleh datang, siapa cakap? Tak ada. Semua sama. Di sisi Allah kita sama, yang membezakan amal saleh dan ketakwaan kita pada Allah yang menjadi matlamat kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita merdeka, berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ini satu perkara yang kita lihat. Kata-kata terakhir daripada kita semua adalah satu ungkapan yang kita lihat bahawa ada seorang ini, dia nak masuk ke satu tempat tarian. Bila dia nak masuk ke satu tempat tarian ni, dia melihat bahawa tak boleh masuk, melainkan kena beli tiket. Dan ketika itu dia menangis teresak-esak. Kerana apa? Rupanya nak buat maksiat pun kena bayar, tuan-tuan, ya. Tetapi masjid tiada bayaran, tak ada kena tanya 5,000, tapi bukan semua yang nak datang. Bagi mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, sedikit mungkin saya bacaan doa, jom kita aminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fatih Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdal taibin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana
وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. Ya Allah, Engkau jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang benar-benar Engkau rahmati buat kami semua, ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Jadikanlah berpisah kami sebentar nanti, ya Allah, berpisah bagi mereka yang terpelihara, terjaga dan diampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Berilah kami kefahaman, ya Allah. Berilah kami ilmu, ya Allah. Berilah kami hidayah yang berkekalan buat kami, ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan rezekikanlah kami untuk menurutnya, ya Allah. Dan perlihatkanlah kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan dan rezekikanlah kami untuk menjauhinya, ya Allah. Wahai Tuhan kami tidak punya Tuhan hanya melainkan Engkau sebagai Tuhan kami. Maka kerana itu, ya Allah, jadikanlah kami sebenar-benar hamba buat-Mu, ya Allah. Jadikanlah dengan bertambahnya umur kami pada malam ini, ya Allah, diampunkan juga dosa kami, ya Allah. Jadikanlah kami makin hampir dan dekat kepada-Mu, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur di atas kurnia yang tersangat banyak. Diberikan keamanan, diberikan kebaikan, diberikan kerahmatan. Maka ya Allah, kekalkanlah semua itu buat kami semua, ya Allah. Dan satukanlah hati umat ini dengan ikatan kasih sayang, seperti mana Engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Jadikanlah kami di Masjid Taqwa ini, ya Allah, kuat menguat sesama kami, ya Allah. Mendoa dan tolong-menolong sesama kami, ya Allah. Sesungguhnya kami ini lemah, ya Allah, tanpa pertolongan dan doa daripada sahabat yang ikhlas, kami tidak mampu untuk terus istiqamah berada di atas jalan-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, berilah keampunan buat kami dan angkatlah darjat kami di sisi-Mu, ya Allah, dengan keampunan tersebut. Ya Allah, jadikanlah pada malam ini secara khusus kami mendoakan ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemuliaan buat ibu yang pernah melahirkan kami, ya Allah, yang pernah kami menumpang berada dalam rahimnya, ya Allah, yang kami pernah menyusah dan menyakitkannya, ya Allah, yang susunya, ya Allah, membesarkan tulang dan daging serta urat kami, ya Allah. Walaupun doa ini tidak pernah mampu untuk membalas kebaikan mereka, jadikanlah ini doa anak buat seorang ibu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saat ini juga doa kami panjatkan buat orang yang kami panggil sebagai seorang ayah. Ya Allah, kami tidak pernah membilang banyak mana bintik peluh yang keluar dalam mereka membesarkan kami, ya Allah. Justru itu, ya Allah, angkatkanlah darjat mereka setinggi-tingginya, ya Allah. Ya Allah, seandainya ada kelemahan mereka dalam mendidik kami satu masa dahulu, ya Allah, janganlah Engkau tanya mereka dan janganlah Engkau azab mereka di atas kelemahan itu, ya Allah. Kerana sesungguhnya mereka sangat menyayangi kami saat kami masih kecil. Wahai Tuhan kami, Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Tolonglah kami saat nanti kami tidak mampu lagi menadah tangan dan berdoa seperti ini, ya Allah. Kerana kami telah pun menjadi seorang ahli kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur buat kami, ya Allah. Terangkanlah kubur buat kami, ya Allah. Berilah kami hiburan di sana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami di padang mahsyar, ya Allah. Pada saat manusia peluh mereka sangat membunuh dan mematikan mereka, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami pada saat orang derhaka tertanggal muka mereka kerana malu dibentangkan keaiban mereka di hadapan seluruh manusia. Engkau tutupkanlah keaiban kami, ya Allah. Tuliskanlah setiap nama kami sebagai daftar ahli syurga, ya Allah. Tuliskanlah nama kami dalam daftar ahli syurga, ya Allah. Tuliskanlah nama kami dalam daftar ahli syurga, ya Allah. Jangan ada seorang pun di kalangan kami yang namanya terdaftar dan tertulis terpahat di pintu neraka Jahannam, ya Allah. Wahai Tuhan kami, dengarlah permohonan kami dan kabulkanlah permintaan hamba yang sangat fakir ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan inilah titik permulaan hijrah kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ini. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Zoramli, terima kasih Ustaz Samsul Lebat
dan terima kasih kepada penaja, kepada Masjid At-Taqwa, seluruh barisan AJK, seluruh barisan pelaksana, seluruh ibu-ibu, ayah-ayah disayangi sekalian, seluruh jemaah. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.